Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala izin lagi teman kita pagi ni insyaAllah ya. Baiklah, pagi ini kita sambung ya pada bab yang ke-10 ya daripada kitab Perbahasan Ilmu Tajwid ya, mengikut qiraat Hafs an-Nasim Thoriq Shatibiyah ni ya. Pada tajuk yang berikutnya. Semalam ya kita tak bahaskan tajuk ni. Jadi pagi ni ya, kita sambung dengan bacaan tafkhim dan tarkib bagi huruf ra. Jadi yang ada kitab perbahasan ini ada di muka surat 246 ya, kitab yang cetakan terbaru tu, muka surat 246 ya. Dan saya ada edarkan nota ya sebagai sedikit bantuan lah ya untuk yang tidak memiliki kitab tu ya, sebagai panduan insya-Allah. Baik. Dalam perbahasan huruf ra ni ya, antara yang dibentangkan nanti ialah tentang bacaan pada huruf ra yang mesti ditipiskan. Kedua, huruf ra yang mesti ditebalkan. Dan yang ketiga, huruf ra yang boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Yang tu kita nak tengok kan nanti ya, syarat-syarat dia tu. Yang ini penting sangatlah. Bila kita tahu syarat tu, bacaan kita tu insya-Allah akan sempurna. Ya. Jadi, buku ni sebagai rujukan kita ya, saya akan bantu dengan slide saya bagi mudah kita faham ya tentang contoh-contoh ni nanti. Baik, kita terus pada slide saya je lah ya, mudah untuk kita berinteraksi. Sekejap ya. Baik ya. Untuk pagi ni kita masih lagi di dalam bab yang ke-10 bagi siri yang ke-15 yang membahaskan tentang cara bacaan pada huruf ra. Ya, mengikut riwayat Hafs an-Nasim Thoriq Shatibiyah. Baik, huruf ra ni ini antara ciri-ciri huruf ra yang perlu kita kenali dulu ya. Okey. Huruf ra ni adalah huruf mabni atau huruf jar yang bermaksud huruf yang membina kalimah. Ya, dia huruf konsonan ya. Jadi kalau tak ada huruf ra ni kalimah tak sempurna lah ejaan dia, itu maksud dia. Seterusnya huruf hijaiyah asliyah. Dia ni asli. Jadi dia ada dua nama sebutan. Jadi kalau ada yang sebut huruf ni dengan nama ra pun betul ataupun ra pun betul juga ya. Dia ada dua nama. Dan seterusnya di dalam tulisan hanya boleh disambung dengan huruf sebelumnya sahaja. Dia tak boleh sambung dengan huruf itu selepas dia. Huruf sebelum dia boleh disambungkan dia ke dalam ra. Bagi huruf tertentulah, bukan semua boleh disambung daripada sebelumnya ya. Ada huruf-huruf pilihan juga. Tetapi yang pastinya dia tidak boleh disambung dengan huruf selepasnya. Yang tu ya.
Baik, setiap huruf dia mesti ada makhraj, mesti ada sifat. Bagi huruf ra, kita dah bentangkan dalam bab makhraj dan sifat sebelum ni, ini sebagai ulang kaji, iaitu makhraj huruf ra di hujung belakang lidah dan gusi hadapan. Letakkan hujung belakang lidah di gusi hadapan, itulah rumah ra. Dan ia memiliki beberapa sifat. Dia ada sifat jahar, tawasud, istifal, infitah, izla', inhiraf dan takrif. Ya, ini yang kita dah bentang sebelum ni dulu. Cuma mana yang dah terprint nota yang saya tak hantar awal dulu, padamkan huruf bawah tu, gantikan dengan izla'. Yang tu. Tak sempat nak betul lah itu. Okey, daripada 7 sifat ra, dan untuk maklumat, ra inilah satu-satu huruf hijaiyah yang memiliki 7 sifat. Huruf yang lainnya semuanya memiliki sama ada 5 atau 6 sifat sahaja. Tetapi bagi huruf ra ni dia ada 7 sifat. Jadi itu yang perbahasan itu kena buat bersendiri macam ni, mudah kita nak faham. Dan dalam banyak-banyak sifat ini, sifat takrir ni, dia menjadi sifat dominan bagi ra. Tanpa takrir, ra tu tak sempurna sebutan dia. Dan perbahasan kita banyak bertumpu kepada sifat takrir ni. Baik, seterusnya huruf ra ni dibaca dengan 3 keadaan. Yang ni yang kita nak belajar pagi ni, supaya kita nampak tentang perbezaan dalam bacaan kita nanti, insyaAllah. Okey, yang pertama, ra dibaca nipis. Semasa bila? Semasa dia kasrah ataupun ya madlin. Yang berkaitan dengan ya mad ataupun ya lin. Bila huruf tu, huruf ra berbaris kasrah atau ada penglibatan huruf ya mad atau ya lin, maka ra tu dibaca tarqiq ataupun nipis. Kemudian yang kedua, ra tu perlu dibaca tebal ataupun tafkhim semasa fathah atau dhammah. Semasa ra tu berbaris atas atau berbaris depan. Dan yang ketiga, dia dibaca tebal pun boleh, tipis pun boleh. Semasa bila? Pada 5 kalimah ni yang akan kita bahaskan nanti, tengah nanti. Okey, inilah keadaan 3 keadaan pada huruf ra. Ada ketika kita kena baca dia dengan tipis, tarqiq. Ada masa kita kena baca dengan tafkhim. Ada masa kita boleh buat pilihan. Nak baca tafkhim pun boleh, tarqiq pun boleh. Kita tengok satu persatu nanti. Okay. Sebagai panduan, apabila ra diwaqafkan, barisnya tidak lagi beramal. Jadi nak tebal atau tipis, atau boleh tebal, boleh tipisnya ra ni, tidak bergantung lagi pada baris ra tu. Ra baris dia kita tinggalkan. Yang perlu ditebalkan atau ditipiskan pada bacaan huruf ra adalah sifat takrir dia. Yang tu yang kita nampak. Jadi dalam bacaan nanti, jangan berpandu pada baris ra tu lagi. Kadang-kadang kita nak wakafkan, kita tebal atau tipis, bila ditanya, pasal ra tu baris kasrah, ra tu baris fathah. Tidak dah bila kita wakafkan dia, tinggalkan baris ra tu. Itu maksud dia. Baik, kita tengok seterusnya. Pada huruf ra yang dibaca tipis atau dibaca tarqiq. Masa bila? Okey, kita tengok apa kata matan daripada Imam Ibnu Al-Jazari. Raqiqir ra idza ma kusirat aw kanat kasratu laysat afla. Yang bermaksud, dan tarqiqkanlah olehmu akan ra apabila ia berbaris kasrah, atau ra berbaris kasrah yang bukan asli, iaitu baris itu mendatang pada ra, perlu ditarqiqkan atau perlu ditipiskan. Jadi matan ni yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Jazari ni yang lahir pada tahun 751 Hijrah dan wafat pada 833 Hijrah. Mana ilmu ni dah lama lah ada dalam ilmu Al-Quran kita, cuma mungkin tak sampai kita lagi masa tu. Jadi ini disiplin-disiplin yang perlu kita tahu untuk membaca Al-Quran dengan baik.
Baik, yang pertama, ra dibaca tipis apabila ia berbaris kasrah. Sama ada di awal, di tengah atau di hujung kalimah. Bermaksud ra tu sama ada dia di awal kalimah ke, di tengah kalimah ke atau di hujung kalimah. Kalau dia berbaris atas, maka tebalkan takril dia. Contoh, fa-idza bariqal basar. Ya, sama ada dia ada di tengah ke, di hujung ke, pada kalimah tu. Bariqal kan? Jadi ri. Jangan baca re. Fa-idza bariqal basar. Dibaca re. Fa-idza bariqal basar. Itu maksud dia dibaca dengan tarkik ataupun tipis apabila ia berbaris kasrah. Ataupun yang kedua dia kata tadi, dia ra dibaca tipis apabila kasrah arid. Kasrah tu mendatang. Itu dia. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azab. Pada kalimah wa anziri tu. Asalnya kalimah ni wa anzir. Ra tu sukun. Kerana dia bertemu dengan selepas dia tu alif lam pada isim nama khas. Jadi ra yang sukun tu kena dibariskan dalam penulisan Dia bertemu dengan isim makrifah tu di depan an-nasa tu. Jadi ra tu dibaca dengan berbaris, diletakkan baris, dan baris yang diletak situ adalah baris kasrah. Maka nipiskan bunyi ra tu. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azab. Itu maksud dia. Okey Pada surah Ibrahim ni wa anzirin nas ni ra ni yang kita tahu tadi dia mendatang. Semua ra yang dibariskan kemudian adalah tergolong dalam hukum pertemuan dua sukun. Jadi kita dah jumpa pertemuan dua sukun dalam tanwin tanwin pada mim. Sebenarnya banyak ada huruf hijaiyah ni yang berlakunya pertemuan iltiqa lis-sakinain tadi Baik. Yang ketiga, sakinah. Dan sebelumnya berbaris kasrah sama ada di tengah atau hujung kalimah. Bermaksud, ra tu sukun, sama ada dia berada di tengah atau di hujung kalimah, maka perlu ditipiskan takrilnya. Contoh ayat, wa fir'auna dzil autad. Di mana ra yang perlu ditipiskan? Pada kalimah wa fir'aun ni. Fir. Wa fir'aun. Jangan baca wafir. Wa fir'auna dzil autad. Dia tak mau bunyi macam tu. Ditipiskan takril ra tu sebab apa? Fa sebelumnya berbaris kasrah. Dan ra tu sendiri berada dalam keadaan sakinah ataupun sukun ataupun mati. Jadi ditipiskan. Wa fir'auna dzil autad. Dia punya takril tu sekali ditipiskan. Begitu juga contoh seterusnya, asbir ala ma yaqulun. Isbir ala. Jadi di sini kita tengok pada kalimah isbir tu. Ra dia sukun, sebelumnya ba berbaris kasrah. Isbir ala ma yaqulun. Okey, di sini selain daripada ra tu kita tipiskan takril dia, saya nak kongsi juga tentang di hujung tu yaquluna tu. Ini kita wakafkan dalam hukum mad arid lis sukun. Bila mad arid lis sukun, huruf mad dia terdiri daripada huruf waw, maka masa kita wakafkan bacaan, pastikan masa kita mematikan, yang pertama kena jaga masa mematikan nun tu jangan dalam keadaan bibir dimuncungkan ataupun dalam keadaan ismam. Yang kedua, suara waw mad tu jangan dibawa sekali ke dalam huruf nun. Contoh bacaan dia begini Isbir ala ma yaqulun. Masa nak wakafkan nun, nak matikan nun tu cepat-cepat tarik bibir, baru dia ambil huruf nun.
Jangan dibaca bersekali pula ya, dengan lam, waw dan nun tu semua masuk ke hidung. Isbir ala ma yaqulun. Nun. Dia bunyi begitu semua sekali ya. Ini terpakai juga dalam bacaan Fatihah kita. Ya. Jangan dipersekalikan pada ma'arid disukun di hujung-hujung ayat tu. Semua ya, hukum ma'arid disukun tu bunyinya di kholsium, di rongga hidung. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Semua datang dari hidung yang ujung-ujung tu ya. Jadi pisahkan. Begitu juga ya, pada ma'arid sukun yang huruf mat itu terdiri daripada huruf waw. Ya. Kalau dalam Fatihah tadi pisahkanlah. Pada hukum mat itu kekalkan di rongga jauh pada huruf mat tu. Tadi kita dah belajarkan di mana suara mat iaitu di rongga jauh, suara khafah tu. Jadi pisahkan. Dah habis 2, 4, 6 harokat pada suara mat tu, baru kita matikan huruf yang di hujung ayat tu, di hujung kalimah. Ya. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Him. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Him. Di ujung tu baru matikan mim. Jangan dibawa bersekali ya. Ustaz nak tanya Ustaz. Itu ke yang dikatakan sukun mendatang? Ya, betul. Betul, Puan. Yang dikatakan ma'arid disukun, ya, yang dikatakan sukun mendatang. Okay, kita tengok pada contoh dekat slide tu, ya. Isbir ala ma yaquluna. Itu dia ayat dia. Katalah ayat ni duduk di tengah-tengah ayat dia. Dia ada lagi ayat sambungan di depan ni sebelum sampai ke nombor ayat contohnya. Jadi bila kita wakafkan yaqulun di tengah-tengah ayat, nun tu, itulah sukun mendatang. Ya, dia asalnya hidup, kita matikan dia. Itu masuk sukun mendatang Ban ya. Betul tu. Jadi bila dia dalam keadaan sukun mendatang, jadi dia ada sebelum tu ada hukum mat di situ, mat asli, maka itu yang kita hukumkan dia sebagai mat arid disukun. Ya, jadi mat arid disukun ni kita dah belajar sebelum ni bukan pada mat asli ni saja. Pada mat sibi badal juga disebut ma'arid disukun kalau kita wakaf di tengah-tengah ayat. Contoh Isra'il. Kita berhenti di tengah-tengah ayat katakan. Itu ma'arid disukun juga ya, tapi berasal daripada sibi badal. Jadi yang dikatakan arid disukun tu huruf yang terakhir tu, yang hidup tu. Kalau kebetulan huruf yang akhir tu memang sukun asli, itu tidaklah dipanggil sukun mendatang ya. Dia panggil sukun mahad nanti. Okey ya, itu bagi contoh yang ketiga bagi ra yang perlu ditipiskan bacaannya. Ya, seterusnya kita perhatikan yang keempat. Sakinah kerana waqaf. Sama ada fathah, kasrah ataupun dhammah, huruf sebelumnya sukun. Selain yamat atau lim. Huruf sebelumnya kasrah. Panjang pula lah statement ni. Apa benda lah ni ya. Okey, tak apa. Saya jelaskan satu persatu ya, kita nampak ya. Ini statement yang ada dalam kitab ya, kita terpaksa tulis penuhnya lah. Supaya tidak lari fakta dia sebenarnya. Maksud dia begini ya, kita perhatikan pada ayat ni. Okey ya. Dia kata sakinah kerana waqaf. Kita perhatikan pada as-sihra tu. Di hujung sekali tu ya. Kalimah tu. Ra tu berbaris ya, berbaris fathah. Jadi kalau ra ni baris fathah ke, kasrah ke atau dhammah kata dia ya. Kemudian huruf sebelumnya sukun. Huruf sebelum ra yang baris fathah tu sukun. Itu maksud dia. Kemudian kata dia huruf sebelum sukun tu pula ya berbaris kasrah iaitu sin. Itu maksud dia. Jadi ra yang kita wakafkan, huruf sebelum dia sukun iaitu ha, dan huruf sebelum sukun, huruf sebelum ha yang sukun tadi berbaris kasrah. Maka ra yang berbaris fathah itu perlu
ditipiskan takril dia. Ya. Di sini dia sebut selain daripada ya mad atau ya lin lah. Ya. Itu ada satu hukum yang lain nanti. Kita tengok pada ya mad ataupun ya lin. Tapi kita tumpukan pada huruf jaiyah yang lain. Kalau dia sukun, kemudian sebelum huruf ha yang sukun tu huruf baris kasrah, maka ra yang di hujung sekali tu perlu ditipiskan takril dia. Yu'allimunan nasa sihr. Sihr, tipiskan takril dia tu. Itu maksud dia. Ya. Jangan baca yu'allimunan nasa sihr. Jadi okey. Bagaimana kita nak dapatkan ra yang tipis ni kaedahnya? Masa kita mewakaf atau mematikan ra tu, pastikan bibir kita lebar ke kiri ke kanan. Dijatuhkan rahang katanya, dijatuhkan bibir tadi. Kekalkan sampai habis suara ra tu. Ya. Yu'allimunan nasa sihr. Sihr. Tu. Dapatlah takril yang tertib. Okey, itu yang keempat ya. Kita tengok pula seterusnya. Yang kelima, sakinah kerana wakaf. Maksud dia ra tu kita matikan kerana kita nak wakafkan bacaan. Sama ada ra tu asal dia dari fathah ke, kasrah ke atau dhammah. Sama ada ra yang kita nak wakafkan dari atas, bawah atau depan. Sebelumnya ya mad. Ini perlu ditipiskan takril. Contoh ayat kita perhatikan. Waliwalidayka ilayyal masir. Ya, kita perhatikan pada di hujung tu. Masir tu. Ra tu berbaris dhammah. Ya. Huruf sebelumnya ya mad. Dan huruf sebelum ya mad ni pastinya baris kasrah. Maka ditipiskan ra tu. Kaedah dia sama macam tadi juga. Lebarkan bibir. Masa kita nak ambil huruf ra yang takril ra tu tadi. Baris ra jangan kita kisahkan lagi ya. Tidak ada kaitan dah baris dia. Yang nak perlu dijaga semasa kita mewakafkan ra ni adalah takril, sifat dia tu. Sifat getaran ya. Takril ni getaran. Waliwalidayka ilayyal masir. Sir. Sampai habis bibir kita masih dalam keadaan melebar ya. Baik, itu yang kelima. Yang keenam, sakinah kerana wakaf. Sama ada asalnya fathah, kasrah atau dhammah. Sebelumnya ya lin. Okey, maksud dia begini. Pada di hujung tu ya. Ni. Ra tu berbaris dhammah, sebelum dia ya lin. Macam mana, apa beza ya mad dengan ya lin? Okey, kita kongsikan di sini. Ya mad, ya tu tidak ada tanda, kosong je. Tetapi kalau ya tu bertanda sukun di atasnya, itu ya lin dia panggil. Ya. Jadi contohnya di sinilah. Jadi sebelum ya lin tu huruf kha berbaris fathah. Maka ra yang berbaris dhammah tu semasa kita wakafkan bacaan perlu ditipiskan takrirnya. Biyadikal khair. Khair. Kekalkan bibir. Jadi elakkanlah kita membaca begini ya. Pada kha semalam kan kita dah bahas. Kha ni bila dia berbaris fathah, selepas dia bukan alif mad, dia di tahap yang kedua kan. Jadi kekalkan kha tu lah. Biyadikal khair. Kha ya dengan kha. Boleh lah kalau nak baca biyadikal khair. Kha dia baca begitu ya. Tapi kalau ada alif mad depannya, rosaklah alif mad tu. Ya? Jadi kekalkan dengan suara kha dia tu. Ini yang keenam. Perlu ditipiskan ra. Dan yang ketujuh, ra yang diimalahkan. Ya? Di mana kita boleh jumpa ra yang kita imalahkan? Di sini satu tempat aja pada kalimah tu. Majriha ni ya. Okey, asal-asalnya kalimah dia mujraha ya. Mim dhammah, ha tu sukun lah. Jim tu sukun lah, muj. Ra tu bagi fathah, mujraha. Jadi dalam bacaan kita imalahkan ra tu atas sebab-sebab yang ada dibahaskan dalam kitab lah. Boleh buka kitab nanti ya, kenapa begitu. Jadi bacaan kita pada ayat ini, kalimah majriha tu kita imalahkan ra. Ya.
Tanda kalau kita perhatikan di bawah ra tu ada tanda diamond kan. Itu mana ada satu hukum bacaan. Dan bacaan ini dibahaskan dalam bab qiraat, bacaan qiraat. Bacaan dia Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha majri itulah imalah. Itu ni satu tempat saja yang kita boleh imalahkan ra Selain daripada di tempat ni huruf ra dia perlu ditebal atau ditipiskan. Dan ada juga tempat beberapa kalimah nanti kita tengok sama ada nak baca tebal boleh, tipis boleh. Imalah tidak ada. Cuma imalah di sini satu tempat saja Baik, seterusnya kita tengok yang ke-8. Ra yang diwakafkan secara raum. Kalau kita nak wakafkan dia secara raum, maka perlu ditipiskan suara raum tu. Raum ni apa? Apa maksud raum? Dilemahkan baris ra tu. Itu maksudnya. Tengok apa baris dia. Ni pada kalimah wal asri ni. Baris ra tu kalau kita nak raumkan dia, baris kasrah tu ditipiskan dan dalam keadaan lemah. Kalau kita nak wakafkan secara raum. Wal asr sedikit aja bunyi dia. Tapi biasanya kita wakaf ni dengan cara wakaf isyarah kan. Wal asr. Kalau kita wakaf secara wakaf isyarah, ra tu perlu ditebalkan. Sebab apa? Ra yang sakinah, yang disukunkan, huruf sebelumnya sukun, huruf sebelumnya baris fathah iaitu ain. Jadi kita akan jumpa nanti keadaan ini perlu ditebalkan. Tetapi bila kita memilih untuk raumkan ra tu, maka ra tu perlu ditipiskan suara baris dia tu. Pada takrib baris dia. Jadi mana ini tidak terikat dengan sukun pada ra cuma diraumkan pada baris. Tapi kena tipislah bunyi dia. Dan dalam keadaan lemah suara baris kasrah tu. Jadi ra yang perlu ditipiskan ada 8 keadaan. Yang ni yang kita kena faham Dalam keadaan 8 ni saja yang ra tu kena ditipiskan. Jadi dalam bacaan masa bertalaki nanti kita amalkanlah insya-Allah Okey, seterusnya kita tengok pula apa kata matan pada Imam Shatibi. Wala budda min tarqi fiha ba'da kasratin idza sakanat. Dan tidak mesti ditakidkan akan ra jika terdapat selepasnya baris kasrah apabila ia sukun. Nah ini antara penekanan yang dibuat oleh Imam Shatibi apabila ra tu diwakafkan atau disukunkan secara mendatang. Buat pertanyaan Puan Hamidah tadi kita datangkan sukun pada ra asal dia hidup, maka sebelum ra yang kita wakafkan tu baris kasrah tak boleh tidak kata Imam Shatibi perlu ditipiskan takrirnya. Baik, kita tengok pula seterusnya huruf ra yang dibaca tebal. Okey, kalau yang tipis tadi ada 8 keadaan, bagi ra yang perlu dibaca tebal ada 12 keadaan dia pula. Baik, kita tengok satu persatu. Walaupun banyak bilangan dia, tetapi amat mudah sangat untuk difahami. Tak usah risau InsyaAllah. Baik, kita tengok satu persatu. Sebelum tu apa kata matan? Kata Syekh Abdul Fattah Al-Mahmudi. Naam, tafqimu ra'in dummat au futihat, kata dia. Bahkan ditafkhimkan akan ra yang berbaris dhammah atau berbaris fathah. Jadi maksud dia apabila ra yang baris fathah atau dhammah sama ada dia berada di tengah atau di hujung kalimah, maka tebalkan takrirnya, suara ra baris ra tu. Yang pertama kita tengok contoh dia roja contohnya. Ra ni berada di awal kalimah Ra tu baca ra lah, jangan baca ra. Raja sama begitu. Ataupun daraba, dia mesti daraba ra. Ataupun di akhir sakara, begitu maksud dia. Bila dia berada bila baris fathah Dan yang kedua kita tengok di sini apabila dia berbaris dhammah, sama juga. Kalau dia berada di awal, di hujung, di tengah atau di hujung kalimah, dia berbaris dhammah, maka tebalkan bunyi suara dhammah tu. Contoh
ruhana yanzuruna wala taziru. Contoh itu kedudukan ra yang berbaris dhammah. Itu yang kedua. Kita tengoklah dalam keadaan yang ketiga, ra yang perlu ditebalkan. Dia kata sakinah. Sebelumnya berbaris fathah. Sama ada di tengah atau hujung kalimah. Maksudnya, ra tu berada sama ada di tengah atau di hujung kalimah. Huruf sebelumnya berbaris fathah atau dhammah kata dia ya. Di sini contoh dia berbaris fathah dulu. Kita tengok pada kalimah ni, Maryam ni. Ra sukun, huruf sebelum dia mim berbaris fathah. Maka takril pada ra tu perlu ditebalkan. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat. Ya. Jadi bila kita nak tebalkan ra, hati-hatilah jangan terpengaruh pada mim sama ya. Jadi mim tidak ada kena mengena dalam ini cerita ya. Kata Mak Rizbu. Jadi jangan baca wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat. Tamu bunyi mor. Mim baris fathah yang sentiasa ditipiskan semalam ya, kita dah sebut ada 6 huruf termasuklah mim ni sentiasa ditipiskan. Jadi dibaca dengan tipis pada mim, ditebal pada ra. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat. Jadi pada hukum bacaan pada kalimah Maryam ni ya, saya nak kongsi sedikit supaya tidak kita menambah huruf dalam bacaan. Contoh menambah huruf macam mana? Kerana kita nak jaga sangat mim tu jangan jadi mo, maka kita lengahkan sebutan ma tu. Jadi maksud dia begini. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat. Kita panjangkan ma tu sedikit. Bila kita memanjangkan baris mim tu ma tu, kita dah menambah satu huruf mat di tengah tu ya. Selepas mim baris fathah, kita panjangkan ma, mana kita dah masuk suara alif mat di tengah tu. Ini salah bacaan gini ya. Jadi segerakan, matikan ra tu dengan segera. Maryam. Itu kaedah bacaan dia. Jadi jaga-jagalah ya masa kita bertalaki nanti, cuba ambil perhatian sedikit. Itu yang ketiga, ra yang perlu ditebalkan. Seterusnya kita tengok yang keempat, sakinah. Sebelumnya berbaris dhammah. Sama ya macam tadi, sama ada di tengah ataupun di hujung kalimah ra tu. Maksud dia ya, ra tu sukun. Ya, pada kalimah ni kita perhatikan pada kalimah mutjauna tu ya. Ra tu sukun, sebelum dia berbaris dhammah. Maka tebalkanlah ra tu. Wa akharuna murjauna li amrillah. Jadi di sini sama juga cara kita nak mematikan ra. Jadi mim tu jangan dipanjangkan ya. Segera matikan ra tu. Kalau kita panjangkan, kita dah masuk satu huruf mat juga macam tadi ya. Macam alif mat pada Maryam tadi. Contoh yang salahnya wa akharuna murjauna li amrillah. Dipanjang tak mau. Terus ya. Wa akharuna murjauna li amrillah. Begitu gaya bacaan dia. Itu yang keempat. Perlu ditafkhimkan ra. Yang kelima, dia kata sakinah dan huruf sebelumnya kasrah, selepasnya isti'la berbaris fathah. Okey, kalau baca statement ni kita pening sikit kan. Kita tengok contoh kalimah dia. Dia kata ra tu sakinah. Okey, perhatikan pada kalimah fiqtin ni. Ni. Ra tu sukun, ra tu mati. Huruf sebelumnya kasrah iaitu fa, baris bawah. Dan selepasnya huruf isti'la qaf yang berbaris fathah, baris atas. Di sini ra perlu ditebalkan takril dia. Contohnya kulli dengan fir ya, firqatin minhum ta'ifah. Kulli fir
Begitu bunyi dia. Kulli firqatin minhum ta'ifah. Jadi apabila ra tu sukun sebelumnya berbaris kasrah dan huruf selepasnya isti'la dan berbaris fathah pula. Maka tebalkan takrir ra tu. Jangan baca firqatin, tidak begitu. Itu yang kelima. Yang keenam, sakinah. Sama ada sakinah ni cara kita mendatangkan sukun itu ya, sukun arid tadi pertanyaan puan kita tadi. Itulah maksud dia ya, sakinah tu huruf sebelumnya kasrah arid dalam satu kalimah. Okey, apa maksud dia? Ra tu sukun. Huruf sebelumnya ada kasrah arid ya, baris bawah yang mendatang. Di mana pada kalimah ni. Tu. Ya. Jadi bila kita nak baca pada ayat ini, hamzah wasal tu perlu dibariskan. Kan? Jadi baris hamzah wasal tu berpandu pada huruf yang ketiga. Jadi huruf ketiga di sini jim yang berbaris kasrah. Maka hamzah wasal tu perlu dikasrahkan dia. Dibaris kasrah. I bunyi dia. Jadi di sinilah maksud dia. Ra tu sukun. Huruf sebelumnya kasrah mendatang. Kasrah arid. Maksud dia pada hamzah wasal tu. Kita bariskan bawah dia. Itulah kasrah arid. Jadi perlu ditebalkan takrir ra. Ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Termasuk juga pada kalimah mardiyah. Ya. Jadi ra tu perlu ditafkhimkan. Ini yang dimaksud pada yang keenam ni. Ra tu perlu ditebalkan apabila sebelumnya kasrah mendatang. Itu maksudnya. Ya. Seterusnya kita tengok yang ketujuh, ra perlu ditebalkan juga takrirnya dalam keadaan dia sakinah. Huruf sebelumnya kasrah arid. Kasrah arid juga, tapi dalam kalimah yang berasingan, ya. Dalam dua kalimah pula. Contoh dia di sini, amir tamu, di situ ya. Amir tamu am yakhafun. Di mana yang dikatakan kasrah arid dalam dua kalimah ni dia. Ya. Ra tu sukun. Sebelum ni memang ada hamzah wasal. Huruf sebelum hamzah wasal tu mim yang berbaris kasrah. Yang dikatakan kasrah arid adalah pada mim tu. Ya. Asal dia kita tengok di sini. Asal kalimah tu mim tu sukun. Am. Ya, dia sukun. Tetapi kerana ra tu juga sukun, maka mim perlu dibariskan untuk membolehkan kita baca dengan sempurna. Ya. Jadi baris yang sesuai untuk mim diletakkan sebagai baris kasrah. Baris kasrah tu yang dikatakan baris mendatang. Ya, kasrah arid. Jadi dalam keadaan begini, ra tu perlu ditebalkan takrirnya. Amir tabu am yakhafun. Itu bacaan dia. Tebalkan ya. Jangan baca amir tabu. Ada nipiskan ra. Tidak ya. Dalam keadaan sini, ra tu perlu ditafkhimkan takrirnya. Baik, kita tengok contoh seterusnya. Yang ke-8. Perlu ditebalkan juga ra ni apabila dia sakinah. Sebelumnya kasrah asliyah. Kasrah asal. Dalam kalimah yang berasingan. Contohnya kita perhatikan di sini. Alladzi tadalahum, ya, alladzi, kita masukkan terus zirtada di sini ya, kedudukan dia di sini. Tu. Zal yang berbaris kasrah, selepas dia ada yamat. Selepas tu baru kita berjumpa hamzah wasal dan ra yang sukun. Jadi dalam bacaan kita gabungkan terus ya, maka di sini gugurlah yamat tu. Jadi zal tu terus masuk ke ra. Nah, inilah dikatakan baris bawah yang asal ya. Kasrah asliyah dia kata. Jadi dalam keadaan ni bila kita masuk terus ke ra, ra tu dalam keadaan sukun, maka takrir ra tu ditebalkan. Allazi tadalahum, allazi tadalahum. Ditebalkan takrir ra. Itu yang ke-8. Yang ke-9, sakinah kerana waqaf. Yang ni kata, yang kata sukun arid tadi samalah tu maksud dia tu.
sama ada asalnya berbaris fathah, kasrah ataupun dhammah. Jadi ra tu kita wakafkan dia walaupun ra tu baris fathah ke, dhammah ke ataupun kasrah, ya. Huruf sebelumnya berbaris fathah. Contoh dalam ayat kita perhatikan di sini. Inna a'tainakal kautsar. Okey, ra tu di hujung ni. Ya. Ra tu berbaris fathah. Kita nak wakafkan di hujung ayat. Dan huruf sebelum ra tu berbaris fathah iaitu sa. Maka di sini ra tu perlu ditebalkan takril dia. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Jadi hati-hati di sini. Kalau kita nak wakafkan ra dalam keadaan tafkhim, ditebalkan takril dia, jaga pada huruf sa. Ya. Sa ni huruf istifal. Bunyi dia nipis, tipis macam sa. Jadi kadang-kadang kalau nak tebalkan ra, sa tu pun terikut sama. Contoh dia begini. Inna a'tainakal kautsar. Kautsar. Sa bunyi dia. Dia tak mau macam tu. Kekalkan sa tu dengan tarkib bacaannya, ra tu saja yang ditafkhimkan. Baik, itu yang ke-9. Yang ke-10 perlu ditebalkan apabila sakinah kerana waqaf, sama ada asalnya berbaris fathah ataupun kasrah ataupun dhammah. Dan yang pentingnya tengok ya, dan huruf sebelumnya tu berbaris dhammah. Maksud dia begini. Am lakum bara'atun fi zubur. Ya, di mana? Di sini. Di hujung tu, ra yang berbaris kasrah, kita nak wakafkan di hujung. Ini walaupun ra tu berbaris kasrah, tetapi takril dia masa kita wakafkan tu perlu ditebalkan. Yang ni ya. Jadi seperti yang disebut sebagai panduan di awal tadi, kita perhatikan baris ra tidak lagi beramal semasa kita wakafkan dia. Yang menentukan tebal tipisnya takril ra tu adalah keadaan sebelum dia tu. Sama ada dari segi huruf ke ataupun baris. Ya. Jadi ditebalkan takril yang kita wakafkan, takril ra yang kita nak wakafkan di hujung ayat tu. Am lakum bara'atun fiz zubur. Ya, begitu bacaan dia. Dan yang ke-11 juga dibaca tebal pada ra takrilnya, ya, apabila ia sakinah kerana waqaf. Sebelumnya pula kita tengok sukun. Selain daripada ya lah ya, selain daripada ya, huruf selain daripada ya ni sukun dan huruf sebelumnya fathah. Bermaksud tu di hujung tu pada kalimah al-fajri. Tu. Ra tu baris kasrah dan kita nak wakafkan dia. Dan kita perhatikan huruf sebelum dia pula sukun. Ya? Yang sukun tu bukan yamat lah. Semualah sama. Apa sajalah. Sod ke, jim ke, apa saja yang sebelum dia tu. Ya? Yang sukun. Dan huruf sebelum sukun tu, iaitu sebelum jim tu, berbaris fathah kata dia. Maka di sini, ra yang kita wakafkan tu perlu ditafkhimkan dia. Jadi cara dia, salamun hiya hatta matla'il fajr. Fajr. Dengan fajr. Dia tak boleh bunyi. Fajr. Tebalkan takril dia. Okey, di sini saya nak berkongsi sedikit. Jim tu ada hukum qalqalah. Ya. Dan bila kita wakafkan di sana, ra tu juga kita sukunkan dia. Jadi dia wakaf isyarah. Ya. Dalam wakaf isyarah bermaksud dua huruf yang terakhir tu dalam keadaan sukun bacaannya. Jadi jim tu lah tentulah sukun asli, ra tu kita datangkan sukun, iaitu sukun arid tadi tu. Jadi dua huruf yang sukun ini perlu dijelaskan sifat-sifat mereka. Pada jim tu sifat qalqalah perlu dibaca, pada ra tu takrilnya pula. Jadi di sini ra tu kita dah tahu takril dia tebal. Ya. Jim tu qalqalah pula, macam mana lantunan jim, iaitu qalqalah dhaif dipanggil ya, dhaif. Nak kena ada juga dalam keadaan dhaif. Barulah kita ambil takril ra.
Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada sedikit qalqalah situ baru kita ambil ra yang ditebalkan. Jangan baca begini. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Fajr. Dia bunyi begitu fajr. Jer. Tidak fajr. Pisahkan. Sebab apa? Apa maksud sukun pada huruf? Iaitu izhar. Jelaskan. Maka jelaskan ra. Dia tidak ada kena jelaskan jim tu. Dia tidak ada kena-mena dengan ra yang nak kita wakafkan tu. Dan habis lantunan je tu, baru ambil di hujung. Jangan cepat sangat. Kalau cepat dia fajr. Ataupun dibaca begini. Yang salah Salamun hiya hatta matla'il fajr. Fajr. Jim saja yang kedengaran qalqalah dia. Ra tu hilang. Itu kita menghilangkan huruf dalam bacaan. Itu juga satu kesalahan. Itu yang ke-11. Yang ke-12, sakinah kerana waqaf sebelumnya sukun. Maksud dia ra tu kita sukunkan dia selain daripada ya mat sebelum dia tu, dan huruf sebelumnya dhammah. Maksud dia dalam ayat ni, minadh-dhulumati ilan nur, di hujung tu. Ra tu baris kasrah kita nampak situ. Kita nak wakafkan dia. Kemudian sebelum dia waw mat. Maka di sini ra yang baris kasrah tu perlu ditebalkan. Minadh-dhulumati ilan nur. Tebalkan dia. Itu yang ke-12 Jadi ra yang perlu ditebalkan berada dalam 12 keadaan. Kena ingat yang tu. Baik, seterusnya kita tengok ada juga ra yang harus dibaca tebal atau tipis. Baik, kita tengok contohnya. Yang harus dibaca tebal atau tipis. Yang pertama, sakinah. Huruf sebelumnya berbaris kasrah. Huruf selepasnya isti'la berbaris kasrah juga. Dalam satu kalimah. Contoh dia. Kullu firqin kaqawlil azim. Dia di sini pada kalimah tu firqin tu. Ra tu sukun. Huruf sebelumnya berbaris kasrah iaitu fa. Dan huruf selepasnya huruf isti'la qaf yang berbaris kasrah. Maka di sini kita boleh pilih ra tu nak ditebal atau nak ditipiskan. Terpulang, tak ada masalah di sini. Jadi boleh baca tipis, boleh baca tebal. Kullu firqin kaqawlil azim. Atau kullu firqin kaqawlil azim. Jadi ra tu tak ada masalah. Seterusnya kita tengok apa kata matan wal khulfu fi firqin likasri yawjadu. Ini dan khilaf. Sebenarnya dari sana ada khilaf ulama qura'nya pada kalimah firqin ni sama ada nak baca tafkhim atau taqiq. Boleh. Maksud khilaf ni bukan salah khilaf. Ada orang kata boleh baca tebal pada ra, ada yang kata tipis. Maka okeylah, kita boleh pakailah kedua-duanya tu pada kalimah firqin ni. Kenapa jadi begitu? Sebab terdapat baris kasrah pada huruf isti'la. Dan di atas tadi ra yang kita tebalkan kalimah yang lebih kurang sama kan? Firqah kan? Firqatin. Ingat di atas tadi. Tu. Di sana okeylah pasal huruf qaf tu baris fathah. Tapi di sini pula qaf ni baris kasrah. Jadi bolehlah nak tebalkan ra tu boleh, nak tipis pun boleh. Tapi kalau qaf tu berbaris fathah, ra tu kekal dengan tebal. Itu maksudnya. Okey, yang kedua, boleh ditebal atau boleh dinipiskan pada ra apabila ia sakinah kerana waqaf. Kemudian asalnya berbaris kasrah, ra tu dan sebelumnya huruf isti'la juga sukun dan huruf sebelumnya lagi berbaris kasrah. Ini maksudnya. Kita tengok di sini. Di hujung tu wa asalna lahu ainal qitr. Qitr. Pada ra yang di hujung ni. Ra tu kita nak wakafkan dia, dia berbaris, kita nak wakafkan dia. Perhatikan dia memang asal dia berbaris kasrah. Dan sebelumnya huruf isti'la itu ta. Huruf isti'la ni, ta ni sukun pula tu. Dan huruf sebelum ta yang sukun tu pula berbaris kasrah.
iaitu qaf. Jadi ra yang di hujung tu terpulang. Kita nak baca tebal pun boleh, nak baca tipis pun boleh, ya. Wa asalna lahu ainal qitr pun boleh. Wa asalna lahu ainal qitr pun boleh. Ini wakaf isyarah aja. Jadi jangan lupa ta tu ada qalqalahnya, ya, qalqalah dhaif. Okey. Ni okey, kita tengok matan ya. Yang dikatakan harus tebal pada kalimah tu dan pilihlah kata dia, kata Syekh Mutawali ni dia kata pilihlah pada kalimah kituri ini nak baca tebal ke tipis ke pada ra tu, ada matan dia. Dia tak ada masalah. Ya. Seterusnya kita tengok yang ketiga yang harus tebal atau tipis pada ra tu pada keadaan sakinah kerana waqaf. Ra tu sakinah kerana waqaf, asalnya balik kasrah. Dan selepasnya tu ya mahzufah. Ya mahzufah ni apa? Iaitu ya yang dibuang pada resam. Asalnya ada tapi dalam penulisan dibuang. Itu dipanggil ya mahzufah. Iaitu pada kalimah asri dan kalimah nuzul. Maksud dia selepas ra tu ada ya ni. Asri, nuzuri. Dia akan baca begitulah. Dan dia berada di 12 tempat dalam Al-Quran kita. Kita tengok contoh dia di sini. Walaili idza yasr. Nak baca nipis pun boleh pada ra tu. Contoh di sini. Nak baca tebal pun boleh. Pilih. Walaili idza yasr pun boleh. Dia ada 12 tempat pada keadaan ya mahzufah ni tadi. Bukan kalimah yasr ni dia ada pada kalimah-kalimah yang akan kita senaraikan nanti. Contoh lagi pada wa nuzul tu fa kaifa adzabi kana wa nuzul. Pada ra yang sukun di hujung ni. Wa nuzuri itu. Jadi ra tu nak tebal boleh, nak nipis boleh masa kita waqafkan dia. Dia dalam keadaan yang keempat pada kalimah wa nuzul. Jadi ni kalau kita perhatikan pada 12 tempat ni dalam surah-surah ni terdapat kalimah pada asri atau wa nuzuri. Tapi ya mahzufah tu tak adalah di dalam tulisan. Jadi bila pada kalimah ini di 12 tempat ni sama ada asri ke wa nuzul tu ke, nak tebal pada ra tu boleh, nak dinipis pun boleh. Tak ada masalah. Masa dalam semakan pun kita pun tak ada ambil kira sangat pada ra tu. Pasal dia ada pilihan. Dan dalam matan dia kata dan pada kalimah yasri idza yasri, pilihan Imam Al-Jazari mentarkibkannya demikian juga pada kalimah wa nuzul tadi. Jadi Imam Jazari dia memilih ra tu dinipiskan. Boleh kita nak pakai ikut Imam Jazari lagi baik. Baik, yang kelima harus ditebal atau ditipiskan pada ra pada kalimah misra ni sakinah kerana waqaf pada kalimah ni. Kalau kita nak waqaf kena ingat tu. Bila kita nak waqafkan misra ni, boleh ditebal, boleh dinipiskan ra tu. Contoh dalam ayat surah Yusuf ayat ke-99 ni, biasanya kita tak adalah waqaf. Tapi kalau memilih untuk waqaf, ra tu boleh. Di sini, nak tebal pun boleh, nak tipis pun boleh. Wa qala dkhulu misr. Tebalkan dia. Ataupun, wa qala dkhulu misr. Tapi baca dalam keadaan wasal tak ada masalah lah, kita bariskan fathah sajalah ra tu Okey, itu dalam keadaan yang kelima pada 5 tempat 5 kalimah ni. Boleh pilih nak tebal atau nak tipiskan dia. Baik, seterusnya kita tengok pada keadaan ya ra yang bersabdu ni macam mana pula keadaan dia. Ini sebagai tambahan dalam kitab dia bahaskan 3 keadaan tu saja kan. Boleh dibaca tebal, tipis ataupun boleh pilih tebal tipis. Pada ra yang bersabdu ada satu pasal khusus untuk dia Dalam matan dia kata wahfu tikrairan idza suddida. Dan kurangkanlah ataupun ringankanlah sifat takrir apabila ia bersabdu. Bermaksud apabila ra tu bersabdu, ringankan takrir dia. Maksud dia jangan ditebalkan. Okey, contoh dia kita tengok pada ni.
Di mana pada basmalah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tang sini ya. Pada ra yang bersabdu tu. Ya. Dan satu lagi di depan tu. Pada kalimah Ar-Rahman, pada kalimah Ar-Rahim. Ra ni perlu diringankan takril. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ditebalkan takril dia. Pasal apa? Dia merosakkan suara huruf sebelumnya. Ya. Contoh Bismillahir, ya, hir, dia naik begitu. Tak mau. Hir dulu baru ambil baris ra. Hirrah, nirrah, nirrah, hirrah, gitu ya. Jangan hirrahmanirrahim. Nun tu jadi rosak bunyi dia. Jadi maintain bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Satu-satu ambil. Jangan gopoh kadang-kadang masa talaki. Sebab awal-awal lagi boleh baca basmalah tu tengok nak cepat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia cepat begitu. Jadi rosak suara bunyi dia. Bertenang dalam bacaan Al-Quran ni kita kena jangan kalut. Kata Cikgu Min saya, jangan kalut kata dia. Okey, contoh seterusnya kita tengok perlu ringankan atau dikurangkan takrir dia pada ayat ni. Contoh ni contoh. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Di mana di sini? Mir rabbihim tu, ya. Jadi jangan ditebalkan ra tu. Kalau tebalkan dia bunyi dia akan bunyi begini. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mir dia bunyi begitu, tak mau dia mirab. Nipiskan dulu mir takrir ra tu baru ambil baris ra yang tebal. Ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Begitu bunyi dia. Dan seterusnya kita tengok apa lagi? Ni. Min syarri ma khalaqa. Ya. Min syarri, jangan min syarri ma syar. Dia bunyi begitu tak mau. Min syarri ma khalaqa. Tipiskan, ringankan takdir pada ra yang bersabdu tu, ya. Okey, jaga tang satu. Syarri, ya. Jangan syar. Syarri ma. Okey, seterusnya kita perhatikan habis dah, ya. Jadi kalau ada kemuskilan, ya, jangan seganlah masa kita bertalaki nanti insya-Allah, ya. Kita kongsi-kongsi lagi. Dan baiknya masa bertalaki tu, ya, kawan-kawan yang lain pun dapat share sama, ya, permasalahan kita tu. Jangan seganlah bertanya masa kita bertalaki nanti. Insya-Allah, ya, kita boleh kongsikan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan dapat sedikit pencerahan, ya, menambah ilmu untuk kita semua untuk membantu dalam bacaan Al-Quran yang lebih sempurna, ya. Apa kata surah Muzammil, inilah dia warattilil Quran tartila, ya. Bacalah Al-Quran dengan tartil, insya-Allah. Baiklah, kita tangguh dulu, ya, teman kita ni dengan doa, mudah-mudahan, ya, Allah Ta'ala memberkati majlis kita. Boleh? Alhamdulillah, ya, insya-Allah. Baiklah, kita tangguh dulu teman kita. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.